um, a head of a block. Okay. Okay, contohnya kita ada satu blok begini Okay, katakan kita namakan ni nama apa? Kata macam example tu X1 kan. Okay. Sini namanya X2. Okay. So sekarang ni ini adalah moving a pick off point. Ini pick off point kan. Kita nak gerakkan dia ke depan. So moving a pick off point ahead of a block. Okay. Kita nak gerakkan pick off point ni daripada belakang G1, kan sekarang ni dia belakang G1. Kita nak gerakkan dia ke depan. Dan bila kita gerakkan tu, signal yang di bawah ini mesti mempunyai nilai yang sama. Barulah dia equivalent. Okay. Jadi kita ini maksudnya sekarang ni kita nak cuba fahamlah kenapa dia diletakkan ada G1, ada blok G1 satu di bawah So kalau kita kita lukis balik. Begini. So signal yang masuk adalah X1. Okay. Okay, sorry. Signal yang keluar daripada sini adalah X2. Jadi sekarang ni kita dah gerakkan pick off point ni daripada belakang ke depan. Okay. Kita dah gerakkan ni, kita dah bawa dia ke depan. Jadi bila kita bawa dia ke depan, okay, apakah katakan signal yang bawah ni kita namakan Y lah. Y ni signal ni ditarik ke depan Y. Jadi untuk contoh ni Y sama dengan apa? Apa value Y sekarang? Y value-nya adalah sini X2. Nilainya adalah X2. Okay. Jadi bila signal pick off point ni ditarik ke depan, ini adalah Y. Okay. Bila ditarik ke depan begini, pick off point ni kita dah pindahkan kan ke depan. Sekarang signal yang ke depan ni, yang Y ni dia akan pergi ke tempat lain. Dia pergi ke tempat lain lah. So Y ni akan pergi ke tempat lain. Jadi Y ni sekarang di sini Y sama dengan apa? Y di sini X1. X1. Which is not equal to this. Not equal kan? So untuk samakan balik, Y ni dia mesti X2 kat sini. Untuk X2 dia kena sebelum tu dekat sini, dekat atas ni X2 ni adalah apa? X2 sama dengan G1 X1. Okay? Sebab X2 ni signal X1 kali dengan G kan, you dapat X2. So X2 sama dengan G1 X1. Tapi Y yang kedua ni, yang sini, kalau kita tak buat apa-apa, Y equals to X1, which is wrong lah. Sebab dia Y must be X2 which is equal to G1 X1. Okay. Sekarang ni Y equals to X1 saja. Jadi ini kita kena buat sesuatu. Jadi bila dia ditarik ke depan, mesti dikalikan dengan ni padam.
Ni mesti dikalikan dengan G1. Jadi kalau buat begini, sekarang ni apa Y? Y sama dengan G1 X1 sebab signal ni X1. Di sini X1. So Y sama dengan G1 X1. Okay. Jadi benda ni akan equivalent sama dengan ni. Boleh faham ke? Kenapa? Arrow memang tak berubah kan? Arrow tak berubah. Arrow dia menghala ke depan. So contohnya kalau arrow dia yang sebelah kanan bukan sebelah kiri, dia punya kerja dia pun sama. Arrow belah kanan kerjanya sama. Contohnya macam yang ni arrow ke kiri, dia ahead. Tapi contohnya kalau arrow dia ke kanan. Okey, maksudnya kalau contohnya maksudnya macam ni Kalau ada satu kalau ada satu blok G1, G1 sekarang ni pick off point kat sini tapi arrow ke kanan macam tu ke? Ya doktor. Okey, so katakan ni adalah saya nama yang lain lah, senang sikit. A, ni B, ni C. Okey. So kalau kita nak gerakkan pick off point ni ke depan Okey. So kita cubalah. So kita ada G1 B A. Pick off point ni digerakkan ke hadapan. So ni akan pergi ke somewhere else dia akan pergi ke tempat lain. C ni. Jadi untuk C ni dia tak boleh macam ni sebab untuk yang asal ni apa? C sama dengan apa? C sama dengan B. Di mana B tu sama dengan G1 kali A. Ini C yang asal Tetapi bila take off point ni dibawa ke belakang ke depan macam tu, C ni sekarang sama dengan A. Jadi salah Jadi kalau dibawa ke depan mesti juga ada satu blok kat sini di mana dia mesti dikalikan dengan G1. So kalau ada blok G1 di sini sekarang C sama dengan G1 times A di mana dia akan sama. Jadi untuk menjawab soalan Uzair itu adakah sama kalau arrow ke depan ataupun arrow ke belakang, maka jawapannya adalah samalah Maksudnya disregarding the direction of this disregarding the direction of this branch, dia masih kena kali dengan G1. Boleh Uzair? What about for moving pickup point doktor? Dia daripada Macam G mana? For moving pickup point, dia daripada G jadi 1 per G. Moving pick off point. For moving pickup point. Daripada tak ada jadi 1 per G. Sorry, tak jelas. Daripada tak ada? Dia jadi 1 per G. Oh, yang contoh yang seterusnya, behind the block. Ya. Okay.
So moving a pick off point ataupun take off point behind a block. So basically this is the macam derivation lah kenapa kita nak faham kenapa dia jadi macam tu. So katakan kita ada satu block G1. So katakan ni A, ini B So kalau ada satu take off point, kita ambil signal yang depan ni. Contohnya bawa ke depan lah. So katakan signal ni dinamakan C. So untuk case asal C equals to Video tersekat doktor. Okay. Okay ke? Boleh Boleh. Okay. So brush size. Okay, so C equals to A. C is equal to A. Kemudian kalau take off point tu dibawa ke depan, okay. So this is A, this is B. So kalau take off point tu dibawa ke depan, and this signal is C and this C will go somewhere. Go somewhere. So what is C in this case kalau kita tak buat apa-apa modification? In this case C is equal to B, okay, where B is equal to G1 times A. Dah lain lah. Nampak kan? This one is different. Okay.
So we need to do something with this branch. So we have G1. So this is A. This is B. So taking off from that point, we have to multiply it with something to get C. Okay. So what should that be? It should be 1 over G1. Because in this case, C is equal to B. Tapi B equals to G1 times A. Sorry. Ini salah. Padam. Okay. So in this case, sorry, I will repeat. C is equal to 1 over G1 times B. Sebab sini kan B. Lepas tu dia akan dikalikan dengan 1 over G1. Lepas tu baru dapat C. Jadi, this is equal to B is equal to what? B is equal to G1 times A. So we will have G1 times A over G1, which will cancel out. So C is equal to A. So bila C equals to A, barulah dia sama dengan yang asal. Okay. So the point here is, if you move a pick-off point daripada depan ke belakang, branch yang ditarik itu, dia kena dikali dengan 1 per G1. Boleh faham ke? Sebab apa? Okay. Jom kita tengok contoh. Benda ni kena sama dengan input lah. Benda ni kena sama dengan input. Macam yang tadi back pergi kepada depan, dia sama macam input, sama dengan A. Sama dengan jalan kerja dia, G1A. So yang untuk daripada depan pergi belakang pun sama dengan input. Saya tak faham, Zai, your question. Dia semua yang semua ni adalah step macam mana nak reduce block diagram. Itu saja. Okay. Kita tengok ni, contoh ni kita dah buat rasanya. Yang ini nota ni pun ada, boleh refer kepada nota contoh-contoh block diagram yang lain. Okey, cuba kita tengok contoh yang ini. Okey, ini contoh daripada nota. Okey, awak diminta untuk meringkaskan block diagram ni, reduce the block diagram into a single block. So kita nampak yang okey, kita nak combine, ada tak mana-mana block yang in series ataupun parallel yang boleh digabungkan? Maksudnya ingat tak series macam mana? Kalau kita ada dua blok G1, G2, dua blok yang series macam tu kita boleh gabungkan jadi G1, G2. Okay. Ini yang paling mudah lah. Lagi satu yang parallel, G1, G2. Macam ni, plus plus. Dia akan jadi G1 plus
G2. Ini yang paling mudah. Dan juga feedback loop G1, H1, dia akan jadi apa? Negatif feedback loop, dia akan jadi G1 over 1 plus G1 H1. Okay, ini yang tiga ni yang paling basic. Basic operation. Okay, so kita tak boleh terus gunakan basic operation ni sebab contohnya yang ini contohnya yang ini kita tak boleh gabungkan sebab ada branch yang ini, branch H3 ni dekat tengah-tengah. Jadi contohnya kita tak boleh gabungkan G1 dengan G2. Kita tak boleh terus gabungkan G1 dan G2 walaupun dia berturutan tapi ada satu branch di tengah-tengah. So kita kena alihkan branch H3 ni. Jadi kita nak alihkan ke mana? So kalau mengikut dia punya step by step ada dalam nota tapi kita terangkan aja. Kita terangkan kenapa kita kena gerakkan ke depan. Jadi branch yang ni kita kena gerakkan ke depan supaya kita boleh gabungkan G1 dan G2. Kemudian tengok pula yang belakang, loop yang di belakang ni, kita pun tak boleh combine sebab adanya pick off point ni di tengah-tengah. Jadi pick off point ni kita kena gerakkan ke belakang supaya kita boleh combine. Okey, jadi untuk yang gerakkan ke depan tu, apa yang akan jadi? So kita ada G1, G2 macam ni. Okey, so kita ada satu dekat sini, R akan masuk dan akan ada satu summing point. Okey, yang ini daripada yang H3 tadi. Dan dia punya sign adalah negatif Okey, dan ini ada Okey, dan ni yang bawah adalah H1. Kemudian H1 ditarik daripada belakang G2. Okey. So kita dah gerakkan branch daripada H3 ni ke hadapan G1. Yang ini kita dah gerakkan ke depan. Jadi bila gerakkan ke depan, kena ada buat sesuatu dia tak boleh gerak macam tu je, kita kena ada buat sesuatu. Jadi apakah sesuatu tu? Kita kena apa? Kali ke bahagi? Kena ada satu blok kat sini. Kali ke bahagi? Kali. Kali dengan apa? R. G1. So kita refer balik kepada nota kita tu. Mana nota?
By the way, test ni boleh buka nota Okay, so tengok kepada Doktor, block diagram lukis dengan pensel boleh ke? Lukis dengan pensel boleh. Kita tengok mana satu. Moving, this is moving what? Moving a summing point kan? Yang ini moving a summing point ahead of a block. Betul? Iaitu kalau tengok sekarang ni nota yang ini 3B lah. Sorry, bukan. Ini nota yang lagi satu. Sorry. Yang ini moving a summing point ahead of a block. Moving a summing point ahead of a block. Jadi bila dibawa ke hadapan, dia kena ahead, depan dia kena dikalikan dengan 1/G. Jadi apa yang kena buat dekat sini adalah 1/G1. Faham ke? Ramai faham ke ramai tak faham? Sekali lagi, okey. Sekali lagi macam mana nak? Okey. Sekali lagi. Sekali lagi. Okey. So mula-mula kita kena tahu, kita kena yang point kita kena gerakkan ni faham tak agaknya? Oh, faham. Yang gerak tu sana tu faham. Kita kena gerakkan H3 ni, kita kena gerakkan, macam mana saya buat balik semula lah. Sabar Okey. File new. Okey, ni yang baru. Okey. So again untuk yang ini kita tak boleh combine G1 dengan G2 sebab ada summing point ni di tengah-tengah. Kita tak boleh combine G1 dengan G2 sebab ada summing point di tengah-tengah. Jadi satu cara kita gerakkan summing point ni ke hadapan G1. Summing point ni kat tengah-tengah. So kita kena keluarkan dia dulu. Yang itu jelas ke? Tak apa, jangan risaukan H3 dulu. Kalau pening jangan risaukan H3 ni. H3 ni ada kat sini je. Okay? Just ignore H3 for a second. Cuma point yang pertama adalah adakah kita sedar yang kita kena gerakkan summing point ni? Summing point yang saya bulatkan tu, adakah kita sedar yang kita faham tak kenapa summing point tu perlu digerakkan? Sebab kita nak combine G1 dengan G2. Tapi kita tak boleh combine sebab ada summing point di tengah-tengah. So itu point yang pertama lah kita kena faham.
kita kena gerakkan dulu summing point yang saya bulatkan ni. Katakan summing point ni saya namakan alpha summing point alpha ni kena gerakkan. Sebab ada G1 dan G2 ni kita nak combine tapi tak boleh combine sebab dia dekat tengah-tengah. Okey. Ingat tak dalam nota kalau kita ada dua block diagram yang series, kita boleh combinekan dia jadi satu blok G1, G2, kalikan dia. Kan? Betul. Tapi tengok tengah-tengah sini tak ada apa-apa kan? So kita kena alihkan summing point alpha tu dulu. Okey. So kita nak alihkan ke mana? Kita nak alihkan ke belakang ke ataupun ke hadapan. So yang ini ikut pengalaman lah. Ikut pengalaman kita, ke hadapan lagi mudah. Okey, kita nak gerakkan, jadi summing point ni kita nak gerakkan ke hadapan G1. Okey, so kita lukiskan balik diagram tu. So mula-mula kita lukiskan yang apa yang kita ada lah. Okey, R. So G1 ada kat sini. Lepas tu ada G2. Okey. Okey, saya cakap ignore H3 dulu sebab H3 sebenarnya tak main peranan pun dalam operation yang pertama ni. Sebab H3 tu ada kat situ je. Tapi sekarang ni kita dah gerakkan summing point alpha ni ke hadapan G1. So sekarang summing point alpha ni ada kat depan G1. Ni summing point alpha katakan saya namakan ni summing point alpha. So kita dah gerakkan ke hadapan G1. Lukis macam ni. Lukis. Lepas tu tulis dia punya sign, dia punya apa? Sign dia negatif kan? Nampak kan kat sini? Negatif. Tulis je dulu kat situ. Okey. Yang R ni positif, yang sini itu tak apa nanti. Tapi bila kita dah gerakkan summing point ke hadapan sesuatu blok, kita tak boleh gerakkan macam tu je. Kita kena sama ada kali ataupun bahagi kan. Jadi kita refer kepada nota kita. Mana nota? Ni nota saya yang mana satu? Moving a summing point ahead. Okey, kalau ini ya jadi awak refer lah kepada nota. Awak refer kepada nota, operation ni yang mana satu? Jadi operation ni adalah kalau tengok dekat skrin sekarang adalah yang nombor 5. Moving a summing point ahead of a block. Yang ini nampak tak? Nampak okey. Sebab kita gerakkan summing point tu mula dia dekat belakang. Kita nak gerakkan ke hadapan blok G tu. Jadi bila dah digerakkan ke depan, branch yang lagi satu tu kena bahagikan dengan G ataupun kali dengan 1 per G. Okey? So refer kepada nota. Jadi bila dah buat macam tu, kita kena adjust lah. Adjust. Okey. Letakkan satu blok kat sini. Dia kena apa tadi? Bahagikan dengan G1 Jadi kita letak 1 per G1. Itulah operation. Ini adalah operasi kita gerakkan summing point alpha ni ke hadapan. Lepas tu bila dah siap, combinekan balik, lukis balik semua yang lain. Okey. Lukis balik. Maksudnya complete the diagram lah macam asal tadi. So kat sini ada sini H1. Okay. Lepas tu G3, sorry ada summing point kat sini.
T3, lepas tu G4, lepas tu take off point kat sini, H2, complete the diagram. Okay? Okay ke? Faham ke setakat ni? Okay. So sekarang ni kita dah okay, step 1 daripada sini lah, daripada yang asal kepada ni step 1. Step 1. Kita dah tarik summing point tu ke hadapan G1. Jadi sekarang ni boleh tak kita ringkaskan sikit? Kita boleh ringkaskan sikit kan? Sebab ada blok yang in series. Jadi saya tak lukis terus yang baru, saya terus saya padam sikit. So contohnya yang ini dua ni boleh digabungkan kan? Sebab in series. G1 dan G2 pun boleh digabungkan sebab in series. Jadi kita tuliskan, kita gabungkan dua-dua tu. So macam mana nak lukis? Ni saya padam H3. Okay. Lepas tu H3 dia kali dengan 1/G1, dia akan jadi H3 macam ni lah. H3/G1. Faham ke? Kemudian G1 dan G2 kita boleh gabungkan. G1 dan G2 kita boleh gabungkan. Jadi satu blok. G1, G2. Okey Okay. So sekarang ni what is the next operation? Apa operation yang kita boleh buat seterusnya? Okay, kita nampak satu feedback kan? So ini ada satu feedback tapi ada summing block dekat sini. So summing block boleh ditukar sesuka hati sebab dia adalah summing block. Sebab dia jumlah-jumlah je. So, sebab apa? Okey, katakan saya ada satu ini sebelah. Kita ada dua summing block yang berturutan. So katakan ni A, ini yang masuk ni dipanggil B. Kemudian ada lagi satu masuk. Ini dinamakan C. Katakan output dia Y. Okay, so semuanya plus, katakan plus So in this case Y is equal to C plus, so C adalah ni, okay, ni C plus signal yang sini. Tapi signal yang sini sama dengan A plus B. Jadi Y is equal to C plus A plus B equals to A plus B plus C. Okay. So katakan kita terbalikkan sedikit order dia. Ini saya tunjuk proof lah So katakan this is A. Kemudian ditambah dengan C. This is C. Kemudian ditambah dengan B. This is B. And the output is Y. So dalam kes kedua ni Y is equal to B plus
dengan signal yang di sini. Signal tu sama dengan A plus C. So B plus A plus C sama dengan A plus B plus C. So dua-dua ni sama. Ini sama dengan sini. Jadi point yang saya nak katakan dalam derivation ni adalah kalau dua summing point yang berturutan, kita boleh tukarkan dia. Depan yang belakang kita boleh terbalikkan tanpa membuat apa-apa. Nak kena kali apa-apa tak payah. Boleh terbalikkan aja. Sama juga dengan take off point. Take off point pun sama, kita boleh pusing-pusingkan dia punya order. Okay? Faham ke? Okay. So sebab tu kita boleh lukis balik diagram yang kita ada ni. Kita boleh lukis balik. Yang ini kita lukis dia punya order tu terbalik. So kita akan ada R plus, kita akan ambil daripada atas ni, H3 over G1. So this is minus. Lepas tu dia akan pergi ke, this is plus. Dia akan pergi ke lagi satu summing point ni daripada H1. Ini adalah minus. Kemudian kita ada G1, G2. Kemudian complete the diagram. G3, G4. And then H2. This is minus, I think. Okay. Okay, so sekarang ni ada tak mana-mana yang awak nampak boleh diringkaskan? Ada yang ini. Ini adalah satu feedback loop yang boleh diringkaskan menjadi satu blok. Jadi kalau ingat, kita refer lah balik kepada nota. Apa? So yang ini akan diringkaskan menjadi G1, G2 over 1 plus G1, G2, H1. Okay. Kemudian complete the diagram. G3, G4, H2. Kat sini kita ada summing point. Minus. Okay. Boleh ikut ke setakat ni? Saya explain. Boleh Okay, saya explain perlahan je ni. Okay. So sekarang kita dah ringkaskan sedikit
separuh daripada block diagram tu. Sekarang ni kita nak combine yang mana? Ada tak mana-mana yang kita boleh immediately combine? Jadi tengoklah. Nampak yang berpotensi adalah ni. G3 dengan G4 ni. Tapi G3 dan G4 ni di tengah-tengahnya ada satu pick off point ataupun take off point. Jadi take off point ni boleh harus digerakkan, harus dipindahkan dahulu sebelum kita boleh combine G3 dengan G4. Jadi satu cara adalah kita boleh take off point ni kita pindahkan ke belakang G4. Pindahkan kat situ. Jadi kalau kita pindahkan macam tu, apa yang akan jadi? Kita kena buat sesuatu kan selalunya. So kita kena buat macam mana? So kita lukiskan G4. Okay. So sekarang ni kita pindahkan take off point ni ke belakang G4. Okay. Jadi bila pindahkan ke belakang, kita kena buat sesuatu dengan signal tu. Jadi apa bendanya? Kita kena apa? Kali ke bahagi? Kita refer kepada nota. This is moving apa? Moving take off point. Okay, moving a pick off point behind a block. So nombor 4 ni. Kita menggerakkan pick off point ke belakang sesuatu blok. Macam daripada nota ni X1 ni, branch X1 yang bawah ni dibawa ke belakang blok G. Jadi signal tu kena dibahagikan dengan G. Okay. So inilah yang kita kena buat. Jadi untuk kita punya ni kita kena bahagikan dengan G4. Jadi kita tulis 1 over G4. Macam tu. Boleh ke? Ada yang tak faham ke? Nak explain lagi sekali? Boleh. Okay. So kalau awak confused, awak buat yang ini je. Ini saja dulu. Maksudnya yang lain-lain tu jangan lukis dulu. Lukis yang ini saja dulu. Bila awak dah clear, baru awak lengkapkan block diagram yang lain. So kita lukiskan block diagram yang lain. Kat sini kita ada H3 over G1. Okay, lengkapkan dia. Kemudian kita ada G3 dekat sini. Kita ada H2 kat sini bawah. Okay. Lepas tu kita ada summing point kat sini. Minus. Lepas tu kita ada G1, G2, 1 plus G1, G2, H1. Kemudian kita ada summing point kat sini ada R. Ini adalah apa ni? Ini minus ke negatif ni? Minus ke positif? Tengok atas. Minus This is minus here. Okay, dah. Okay, sekarang kita dah buat macam tu. Kita nampak ada yang boleh combine. Yang mana satu boleh combine? Satu boleh combine. Terima kasih. Dan juga yang ini pun boleh combine. Okay, G3 dengan G4 ni boleh digabungkan. Jadi apa? So gabungkan je. Saya malas nak lukis balik.
So kat sini dia akan jadi per G4. Gabungkan, awak boleh lukis lagi sekali ya. Lukis lagi sekali. So G1, G4 kat bawah. Macam ni. Okay. Dan G3, G4 ni digabung menjadi satu blok. G3, G4. G3, G4. Okay. So sekarang ni apa? Apa operation yang seterusnya? Nampak ni ada feedback loop di bawah kan? Kita ada satu feedback loop ni. Kita macam boleh ringkaskan. Tapi tengok pick off point ni kan? Macam mana? So pick off point yang berturutan ni kita boleh bawa aja yang kedua tu ke depan, sebab pick off point dia sama tadi macam summing point, boleh kita tukar dia punya order. So kalau macam tu kita lukis balik. H3 over G1, G4 kat atas. Lepas tu kita ada G3, G4, H2. Ada summing point. Sini minus. Ke sini. Sini. Jadi kita tukar dia punya order kat belakang tu macam ni. G1, G2 over 1 plus G1, G2, H1. Okay. Lepas tu lagi satu R. Ini posisi. Okay. So yang ni kita tukar dia punya order ni kat sini. Boleh, sebab take off ataupun pick off point kita boleh tukar macam tu je dengan summing point. So sekarang ni mana satu yang boleh dimudahkan, iaitu inilah. This is a feedback loop. Kita boleh gabungkan menjadi satu blok. So saya skip sikit step. So ni kita akan ada, dia akan jadi apa? G3, G4 per 1 plus G3, G4, H2. Dia akan jadi tu. Kemudian complete the diagram. H3 over G1, G4. Okay, and then we have G1, G2 here over 1 plus G1, G2, H1. This goes there. Then we have the summing block at the front. This is R. Di sini. This is minus. Okay. Sekarang ni dah nampak lebih mudah lah kan? Betul tak? Okay. Jadi boleh selesaikan yang ni. Kalikan aja buat feedback loop. Jadi ni akan jadi apa? G1, G2, G3, G4 over 1 plus G1, G2, H1 kali dengan 1 plus G3, G4, H2. So ini satu blok. Lepas tu kita ada H3 over G1, G4 kat atas. So this is a dah jadi macam ni. Ni minus. This is R. Okay, ni finally this is a feedback, another feedback loop.
Okey. Ini yang selalu digunakan feedback loop ni, ingat dia akan boleh diringkaskan menjadi G over 1 plus G H. So ni selalu digunakan. Jadi finally apa? Apakah jawapan akhirnya? So kita ada G1, G2, G3, G4. So salin balik 1 plus G1, G2, H1, 1 plus G3, G4, H2. So that's our big G divided by 1 plus ni sebab ini negatif Ingat last time saya cerita dia inverse kepada tanda dekat situ. So 1 plus salin balik G, G1, G2, G3, G4 per 1 plus G1, G2, H1, 1 plus G3, G4, H2. So that's our G kali dengan H, which is this. Kali dengan H3 over G1, G4. So this is the final answer lah. Ringkaskanlah sikit. Boleh diringkaskan. Ringkaskan jadi G1, G2, G3, G4 over 1 plus G1, G2, H1, 1 plus G3, G4, H2. Apa ni? Betul ke? Betul. So this one can cancel. This one can cancel. Plus G2, G3, H3. So this is the final answer. Okay. So semua ni dah diringkaskan menjadi satu blok di mana input dia adalah R tadi dan output dia adalah apa-apalah C ke apa tu. So itu adalah contoh block diagram. Okay ke? So nampak hopefully nampaklah macam mana nak selesaikan reduction ni step by step.
macam itulah problemnya selalu. Diberi sesuatu ni ringkaskan kepada single block. Itu block diagram. Okey. Kemudian apa lagi? Okey, macam ni. Kita ada mass, kita ada F1, F2, F3. F1, F2, F3 are external input forces. Kemudian kita ada dua spring, K1, K2 dan juga satu damper B. Kemudian ada friction force pula, FV. FV times the velocity . So FV tu dia punya friction constant katakan. Macam mana nak model mechanical system ni? So macam mana nak model? Kita lukis balik diagram ni dengan kan ada dua method kan, differential equation method dan juga impedance method. Jadi impedance method tu yang paling cepat sebenarnya. So tuliskan balik apa semua impedance yang bertindak ke atas objek tersebut, semua impedance dan juga semua force yang bertindak ke atas objek tersebut. So kalau force senanglah, nampaklah. Force apa? External force yang bertindak ke atas objek tersebut. So kita ada F1 of S, kita ada F2 of S dan kita ada F3 of S. This is impedance method. Okay, so tiga external forces. Macam mana pula dengan impedance? Mana semua impedance yang bertindak ke atas objek tersebut? Impedance yang pertama daripada spring yang pertama. So apakah impedance yang daripada spring? Awak refer kepada table tu lah. Table of impedances kan. So kalau spring dia adalah K saja Okay, so in this case is K1. Kemudian impedance yang kedua daripada spring kedua K2. Impedance yang ketiga daripada damper adalah
B times S. Okay. Saya harap awak tahulah table yang mana satu saya masukkan tu kan. Kan ada satu table tu yang ada gambar belah kiri, so spring. Lepas tu dia punya ada apa? Force equation ke apa? Force equation, kemudian yang last kali impedance. So kalau impedance daripada spring, dia impedance-nya adalah K saja. Kalau damper, impedance-nya adalah BS. Kemudian kita ada mass kan? Mass. Impedance-nya adalah MS squared. Daripada table tu. So kita tuliskan spring 1 ada, spring 2 ada, kemudian kita ada daripada damper, apa lagi impedance yang bertindak ke atas mass ni? Lagi satu adalah daripada friction FV tu. Friction daripada FV tu adalah apa? Dia sama macam damper. Dia adalah friction constant FV times S. Dah ke? Ada tak apa-apa lagi impedance? Itu adalah just friction je. Friction saja antara blok tu dengan floor. Dia tak berkaitan dengan mass. Sebab friction dalam control system ni kita selalunya dia friction dia friction force dia sama dengan FV times dia punya velocity of the block. Maksudnya dia berkadar terus. Velocity jadi tinggi, friction dia lebih tinggi. Macam tu lah. Okay. So ambil je FV kali S. Lastly apa? We also have impedance daripada mass tu sendiri. Impedance dari mass adalah MS squared. MS squared. Terima kasih. So impedance method ni is easy lah. So it refer kepada formula. Formula ni apa? Sum of all impedances, okay, kali dengan X. So lupa pula. X-nya adalah ini dia punya position X of S. So X of S sama juga dengan sum of all the input forces, input ataupun external force. Okay. So apa semua impedance? Impedance jadi jumlahkan aja. K1 plus K2 plus BS plus FVS plus MS squared kali dengan X of S sama juga dengan apa semua input ataupun external forces. So kita ada F1 of S plus F2 of S plus F3 of S. Okay. So inilah equationnya. Boleh ya? Tadi yang tanya tadi siapa? Safi kan? Kalau ada banyak spring, banyak komponen spring. Betul. Jadi macam ni je. Jumlahkan aja. Gunakan impedance method. Contoh ni adalah contoh Doktor. 1D, one dimension. Sebab apa one dimension? Sebab kita ada X saja position, dia punya output variable-nya hanyalah X, iaitu position mass tersebut. Okay, tadi ada siapa nak tanya? Uzai ke? Ya. Betul.
Maksudnya transfer function xs over fs equals to 1 over dia punya yang baki tu. Yep. Kalau kat sini macam mana? Kalau kat sini transfer function selalunya adalah merujuk kepada one on one. Maksudnya one output to one input. Selalunya. Maksudnya selalunya kan kita ada satu input saja kan. Tapi dalam contoh ni saya buat contoh 3 input. Jadi untuk yang ini selalunya kita, kalau transfer function x of s over f1 of s. So kita akan actually dapat 3 transfer function. Kita boleh dapatkan 3 transfer function. So x of s over f of s equals to apa? So cara nak mendapatkannya adalah assume f2 of s and f3 of s equals to 0. Macam tu. Macam sebab sistem ni, katakan sistem ni linear, maka kita boleh buat macam ni. Kita boleh melalui superposition principle kalau you kan daripada calculus kan. Maksudnya untuk F1 kita assume F2 dan F3 adalah kosong, maka transfer functionnya adalah 1 over K1 plus K2 plus BS plus FVS plus MS squared. So assume kosong, F2 dengan F3 kosong, jadi pindahkanlah you boleh dapatkanlah XS over F1. Dan daripada contoh ni actually sama. X of S over F2 of S, dia akan sama. Okay. Dan X of S over F3 of S pun sama. Saya jawab ke soalan tu, Zai? Maksudnya daripada contoh ni akan ada 3 transfer function. Macam itulah. Okay. So itu adalah untuk one dimensional, di mana outputnya hanyalah X. Untuk tujuan test cukuplah itu one dimension. Tapi kalau kita ada 2 dimension, ada formula yang lain kan. Awak ada dalam nota tu, dalam video ada dia punya formulanya. Katakan ada, ni contoh kedua contoh kedua. Okey. Kita tak derive tapi kita buat je. M2, katakan kat sini ada spring dan damper. Kat sini ada lagi satu spring. Ni resting on a surface. Kat sini ada damper. Ada wall. So K1, K2, this is B1, B2. Okay. Kemudian ini adalah X1 dan ini adalah X2. Okay. So dalam contoh yang ini, dan lagi satu external force. Mana external force? Katakan kita apply force di sini. This is our F of T. Okay, external force. Input force. Okay. Ini adalah satu contoh 2 dimension.
di mana kita punya output adalah x1 of t dan x2 of t. Kita punya input adalah input force iaitu F of t. Boleh ke dapatkan transfer function untuk sistem ni? Ingat tak formula dia? Hafal ke? So kalau untuk 2 dimension ada formula dia. Sebelum formula mungkin kita lukis balik diagram ni dalam bentuk impedance. Apakah impedance yang terdapat untuk setiap mesh? So just follow macam mana step dia. So M1 lukis balik M1. Okay. Ada tak external force, external input yang bertindak kepada M1? Ada tak apa-apa input yang bertindak kepada M1? Tak ada sebab kita punya F ni, kita punya input ni bertindak pada mesh tu. So tak adalah. Okay. Kemudian kita lukiskan impedance. Impedance yang bertindak kepada mesh 1. So kita ada apa? Impedance mesh 1 kita ada daripada B2 ni, damper ni. So impedance-nya adalah B2 kali S. Doktor, macam mana nak tahu B2S tu dia bertindak ke arah kiri ataupun kanan? Sebab dua-dua tempat ada tembok, wall. Untuk impedance ni, kita assume ada pergerakan positif X1. Maksudnya mesh 1 ni dia bergerak sedikit di arah positif X1. Okey. Bila dia bergerak ke arah positif X1 tu, apa benda yang menghalang pergerakan tersebut? Jadi you lukiskan arrow tu. Faham ke apa saya nak cerita ni? Maksudnya kita imagine, kita bayangkan mesh 1 ni bergerak sikit ke positif X1 ni, bergerak sikit ke kanan. Apa yang impedance kan menghalang kan daripada pergerakan tu. Jadi apa benda yang menghalang kepada pergerakan tu? So sebab dia nak bergerak ke arah positif X1, maka B2S ni kita lukiskan arrow dia ke kiri. Macam tu. Tapi impedance method ni insyaAllah sebab dia just sum, jumlahkan total, dia actually tak signifikan lah dalam impedance method. So kita ada B2 kali S, kemudian kita ada daripada K1 ni dan kita ada yang ketiga B1S. Okay. There's no friction, so okay lah. Kemudian kita juga ada mass tu sendiri, M1 S squared. Sebab dia connected. Jadi bila mass 1 nak bergerak, B1 tu akan menghalang pergerakan mass 1. Betul. Sebab kalau kita input, kita bayangkan kita tarik mass 2 ni kan. Mass 1 ni pun akan bergerak juga ni. Tapi macam mana dia bergerak akan ditentukan daripada transfer function kita. Okay. So tak apa, kita buat dulu. So mass 1 macam tu.
Kemudian mass 2 kita lukiskan. So yang ini kita ada kita punya input force F, X2 define macam ni. Kemudian impedance dia apa? Kita daripada K2, kemudian kita ada K1 dan kita ada B1S dan kita ada mass 2 S squared. Okay, so lukis macam tu dulu. Okay, ni 2 dimension. Untuk 2 dimension, equation dia lain sedikit. Equation dia macam mana? Akan ada dua equation. So equation yang pertama adalah sum of all impedance on X1, sum of all impedance on X1 minus sum of all impedance so on X1 only, katakan on X1 ni, all impedance on X1 and X2 is equal to sum, tertinggal sikit. So all impedance on X1 only kali X1. All impedance ni kali X. Kali X2 of S is equal to sum of all input on X1. Okay, so itu equation pertama. Equation kedua, minus sum of all impedance on X1 and X2 kali X1 of S plus sum of all impedance on X2 kali X2 is equal to sum of all input on X2. Okay, formula dia begini untuk 2 dimension. Ini adalah contoh 2 dimension. Okay, so kita ada X1 dengan X2, itu adalah kita punya output. Kita punya inputnya untuk case ni adalah satu aja, F. Jadi contoh ni adalah ini adalah contoh one input two output system. Ini adalah satu contoh di mana kita ada satu input dan dua output. Jadi kita boleh expect dua transfer function di sini. Okay, so kita boleh gunakan formula tu untuk mendapatkan transfer function. Okay, so sum of all impedance on X1 only. So apa semua impedance yang hanya wujud pada X1, pada mass 1. So kita tengoklah yang pada X1 saja adalah yang ini B2S dan juga mass. Okay, so itu unik untuk X1. So formulanya kita buat B2S plus M1S squared kali X1 of S minus. Okay, kemudian apakah impedance yang wujud dalam dua-dua, dalam X1 dan X2? Jadi dalam X1 dan X2 adalah A1
dan juga B1S sebab dia kat dalam dua-dua. Okey. Terus jumlahkan ada K1 plus B1S. Ini dikali dengan X2 equals to all input on X1. Ada tak apa-apa input dalam X1? Tak ada input sebab inputnya hanyalah F dekat X2. Jadi tak ada input di X1. Jadi ini sama dengan kosong. Okay, so itu adalah equation pertama. Equation kedua adalah minus sum of all impedance on X1 and X2 Jadi ulang balik K1 plus DS. So ini akan kali X1 plus sum of all impedance on X2 only. So kita ada M2S squared plus K2. Okay, and this is multiplied to X2 and this is equal to input on X2. Input on X2 adalah kita punya input force F. So this is equal to F of S. Jadi inilah dia punya sets of equation. Ini belum sampai lagi dia punya transfer function. That's why step by step. Tapi impedance method ni mudah sebab you just jumlahkan aja impedance. Awak kena sedar, awak kena tahu dia punya impedance, apa impedance yang bertindak ke atas objek tu, kemudian jumlahkan, gunakan formula ni. Okay, bila dah dapat dua equation ni, awak boleh gunakan Cramer's rule. Ingat lagi tak Cramer's rule? Sebab X ini adalah system of equation kan, tu the system of equation of X1 and X2. So awak boleh gunakan Cramer's rule. Di mana, ingat tak matrix tu? Ingat tak? Kalau tak ingat boleh ulang kaji. Di mana delta equals to determinant of B2S plus M1S squared minus K1 minus B1S minus K1 minus B1S M2S squared plus K2. Determinant sama dengan tu. Kemudian X1 of S sama dengan apa? Something over determinant kan? Determinant of X1. 0 F of S minus K1 minus B1S M2S squared plus K2. Ingat lagi tak? Okay. So itulah caranya. X1 dan X2 pun lagi satu lah. X2 sama dengan determinant of B2S plus M1S squared minus K1 plus B1, minus B1S X2 0 F of S divided over delta.
Okay, itu adalah kita punya transfer function. So awak kena dapatkan determinant ni dan boleh bawa F ke one side, then you will get the transfer function of the two-dimensional system. So ini adalah satu contoh lah macam mana nak mendapatkan transfer function yang ada two dimension. Kalau dalam electrical pun sama. Saya tak rasanya tak ada dalam video yang two dimension ni. Kalau electrical kita pun ada loop tu kan. Kalau kita ada dua loop, kalau kita ada dua loop. So loop yang pertama untuk current yang pertama I1, loop yang kedua adalah I2. Jadi this is a two dimension system. Okay, so that is for modeling of two dimension mechanical and electrical system. Mesh analysis. Ya, apa? Mesh analysis. Mesh analysis, betul. So apa yang buat ni bukanlah sepatutnya tak asing sangatlah, kita pernah buat benda ni. Okay. Cuma doktor, dalam electrical ada yang atau integration, ada yang differentiation. So, macam mana nak tetapkan dia punya nilai dia? Maksud Uzair initial value ke? Ya. Initial value kebanyakan contoh semua ni adalah initial value kita assume 0. Sebab contohnya yang kalau kita buat yang mesh analysis, ada yang ada differentiation, ada yang integration. So nanti kita kena darab ataupun kita kena integrate ke yang dia punya equation tu untuk dapatkan nak solve benda tu. Betul? Soalannya? Bila nak integrate? Bila nak integrate, bila nak differentiate. Okay. Okay, kita buat bagi dengan satu contoh lah contoh yang ni, saya rasa contoh dalam video. Kita ada satu circuit. So this is your input Vin. Kita ada satu resistor, satu inductor dan satu capacitor. Okay, CLR. Kita punya output voltage adalah voltage across the capacitor. This is V out. So what is V out of S over Vi of S? The transfer function. Apakah transfer function V out over Vs? So untuk ini kita guna impedance method. Apakah impedance daripada resistor? R, right? Impedance across inductor? Ada siapa ingat? LS. Okay. LS. Impedance across capacitor? 1 over CS. 1 over CS. Thank you. Okay. Jadi kita boleh gunakan formula sum of all impedances kali dengan I, dia punya current,
equals to sum of all input voltage kan. Okay, itu formula untuk impedance method dalam electrical domain. So apakah sum of all the impedances? R plus LS plus 1 over CS kali dengan I of S equals to V input of S. Yang ni okey ke? Equation pertama? Is it okay? Everybody understand? Yeah. Okay, so itu basic. Macam mana? VOT. So 1 over ada expression di antara input voltage dengan current dalam S domain. Tapi soalannya tanya output voltage kan, V0. Jadi kita perlukan lagi satu equation yang mengaitkan current I of S dengan V0 of S. Need another equation. Okay, supaya kita boleh express voltage output tu in terms of input voltage. Ataupun again daripada equation ni kita boleh tulis I of S over VI of S equals to 1 over R plus LS plus 1 over CS. Yang ni okey Okey, ni okey tak? Okay. Okey So itu baru separuh jalan lah. So the question asks for V0 of S over VI of S. So we have I of S over VI of S. So we need another expression which is V0 of S over I of S. Sebab ini akan cancel out. So kita akan dapat V0 over I of S. So kita perlukan satu expression yang mengaitkan output voltage dengan current. Output voltage V0 ni adalah daripada diagram ni adalah voltage across di capacitor. Betul tak? Voltage merentas capacitor V0 tu, output voltage tu daripada diagram ni adalah voltage merentas capacitor. Jadi kita kena tengok equation untuk capacitor. Apa equation untuk capacitor? IT equals to C dV/dt. Okey. Mana nota saya refer kepada nota. Okay. Current across capacitor. Yang ini Okay. So current across capacitor equals to sekian C dV dt. Okay. So current across capacitor I is equal to C dV over dt. This is current in a capacitor. Okay. Di mana I of t yang ini
sama juga dengan current yang dekat sini, current yang mengalir kat sini kan. Sama dengan current yang melalui kapasitor tersebut. Maka equation ni kita boleh jadikan dia dalam kita boleh perform Laplace transform. So apa akan jadi I of t? Laplace transform I of t equals to Laplace transform C dV dt. Okay. dV dt ni adalah voltage across di capacitor. Betul tak? V ni. So V ni adalah voltage across capacitor iaitu V0 lah. Dalam contoh kita ni. Jadi kalau kita buat Laplace transform dia, I of t akan jadi I of S. Ini akan jadi C. Apa Laplace transform untuk dV0 dt? SVS. S V S. V0 V0 of S. Sebab V dalam contohnya ada dua, V0 dengan VI. So V0 So apakah expression I of S over V or V0 of S? I of S over V0 of S equals to CS. Okay, jadi kita boleh gunakan ni dalam yang ini. Mana? Yang ini betul lah. Okay. Di mana V0 of S over I of S equals to 1 over CS. Jadi, so V0 over VI akan jadi 1 over R plus LS plus 1 over CS kali dengan 1 over CS. So inilah kita punya transfer function. Mudahkan sikit. Jadi merujuk kepada soalan Uzai itu, bila nak guna integration ataupun differentiation tu, ini adalah satu contoh. Kita gunakan equation current dengan voltage across the capacitor. So bila kita ada satu expression dalam dV dt dan sebagainya, kita perform Laplace transform. Boleh Uzai? Boleh Dr. Okay. So itu untuk modeling. InsyaAllah So contoh ni sangat baik sebab kita belajar satu perkara juga, iaitu dalam equation ni V0 of S over VI of S sama juga dengan V0 of S over I of S kali I of S over VI of S. Okey, maksudnya contoh ni contoh problem ni menunjukkan satu contoh kalau kita boleh macam cancel out macam ni, macam dua transfer function yang berturutan kita boleh cancel out macam ni dan dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Okey. So ini sangat berguna lah. Ada soalan lain ke? Boleh tanya sebelum kita test nanti hujung minggu.
Macam mana? Aha. Simplify macam biasa yang ini betul? Ini macam expression algebraic expression yang biasa, kita boleh manipulate dan simplify kan. Okay, so ini untuk modeling. Untuk bab Laplace transform dan inverse Laplace transform, so yang ni okey ke? Saya harap semua dah comfortable lah Yes. Menggunakan macam mana nak gunakan table dan sebagainya macam mana nak gunakan table untuk mencari inverse sesuatu dan kalau contohnya ada satu expression, contohnya 50 per S campur 2, S campur 1000, S campur 9000. Ni ni katakan sama dengan A of S. Macam mana nak dapatkan dia punya inverse Laplace transformation? Partial fraction dulu. Partial fraction Ada ke? Fraction expansion. Dalam test nanti modeling dia kompleks ke? Modeling kompleks ke? Dia dua-dua keluar, electrical dengan apa tu yang modeling? Mechanical. Mechanical. Satu je akan keluar. Tapi awak adalah formula dalam nota awak sendiri. Awak buatlah formula impedance formula tu. Okay. Maksudnya ada impedance formula for mechanical and also for electrical, and also have the table tu kan. Sebab ini test yang boleh buka nota. Jadi awak tahulah nak check kat mana nota. Table yang mechanical yang mana, table yang electrical yang mana. Jadi awak refer je table tu nanti. Okay. Okay, last, the others macam mana? Okay ke? Ada soalan? Okay, kalau tak ada, itu saja untuk hari kali ni. So again, your test will be this Saturday. All the best to all of you. Saya ucapkan selamat. Dan itulah, macam saya katakan tadi, kena depan kamera kamera laptop ataupun handphone, dan cubalah jawab sebaik mungkin. Kemudian cuti semester, semua saya ucapkan selamat. Stay safe lah. Stay safe to everybody. So itu saja hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum. Last question. Yang berkenaan dengan chapter 3, kuis dia akan jalankan week 9